Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, teguran suci dan jujur terhadap umat Bani Sirah, kalangan Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita dalam bab bahagian ketiga, itu pemurnian sejarah awal Islam. Pemurnian sejarah awal Islam. Kita bincang dah sebelum ni peruntukan sejarah awal Islam tu dalam topik dia penilaian semula tarikh kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Inilah semula tarikh bila kelahiran Nabi, wafat Nabi ni. Dan yang kedua ni kita masuk yang bab yang kedua, topik yang kedua, itu Urainab binti Ishaq jadi rebutan Husain dan Yazid. Betul ke tidak ni? Jadi dia berebut. Tokoh-tokoh besar ni, Husain dan Yazid ni, cucu Nabi dan Yazid ni, anak Ariyah ke apa nak berebut Urainab ni. Antara semua kisah fiksyen, rekaan lah, novel fiksyen, rekaan lah, hasil keluaran kilang-kilang cerita musuh Islam. Cerita pula musuh Islam. Keluarlah cerita seperti cerita Urainab, wanita yang menjadi rebutan Sayyidina Husain radhiyallahu dan Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah lah. Jadi berebut Urainab. Cerita ini sebenarnya berpunca daripada kitab Al-Imamah wa Siyasah, kitab Syiah lah. Dan kemudiannya dipopularkan sedemikian rupa sehingga sudah dipersembahkan dalam berbagai bentuk drama, cerpen, novel dan lain lagi. Kitab Syiah jadi rujukan, jadi panduan pada cerita ni lah. Okey, lepas tu akibatnya segolongan besar jurisi Islam kemudian menerimanya sebagai salah satu fakta sejarah yang tidak diragui lagi. Cerita ini pernah dimuat naik dalam sebuah majalah tanah air kita dan disiarkan dalam bentuk drama serta radio. Jadi benda tu seolah benda yang penting sehingga didramakan. Sehingga masuk radio kan. Bukan sekadar di tanah air kita sahaja, bahkan di bumi Arab pun. Ahmad Syubaili pernah menulis cerita ini dengan begitu menarik dalam cerpennya, jadi sastranya. Menarik deh Ahmad Syubaili, orang Arab . Ia mendapat sambutan yang sungguh menggalakkan daripada para pembaca. Cerita fiksyen dia tu menarik. Ambil Sayyidina Husain dengan Yazid bin Muawiyah. Cerita rekaan tu jadi cerita atas tokoh besar cucu Nabi ni. Di India juga pernah disiarkan di All India Radio. Radio India dah. All India Radio dalam bentuk drama yang mendapat pujian. Dapat pujian pula dah. Dan penghargaan yang sangat tinggi daripada para pendengar. Walaupun cerita ini tidak lebih daripada satu fiksyen. Cerita rekod lah, fiksyen lah. Macam kita tengok cerita ada fiksyen lah. Yang langsung tidak berasah pun, tak ada asah. Ia sebenarnya adalah salah satu cerita yang diada-adakan, yang direka cipta bagi memburuk-burukkan generasi awal Islam. Nampak tolong pun kita. Dah. Sedangkan dia tokoh besar, cucu Nabi, dia berebut perempuan lah. Dikatakan perbuatan terhadap Urainab sebenarnya adalah punca perseteruan dan permusuhan antara Husain dan Yazid. Kes perempuan ni. Cerita rekaan ni. Nampak ni berebut perempuan. Bergaduh kes perempuan ni. Okey, cerita fiksyen. Jalan cerita disebarkan pernah suatu ketika. Selepas Yazid dilantik sebagai waliul ahdi, bakal pengganti khalifah lah. Kalau ni macam kalau Arab Saudi Perdana Menteri lah. Ayah dia presiden, raja kita. Jadi bakal pengganti khalifah ni istilah waliul ahdi. Waliul ahdi. Beliau sudah berangkat mengerjakan haji. Tiba-tiba dalam perjalanannya bila terlihat seorang perempuan yang luar biasa cantiknya sehingga menerbangkan akalnya dah. Terbangkan dah, gila. Gila lah bahasa kita, gila kotin lah. Selepas ditanya, rupa-rupanya perempuan itu bernama Urainab binti Ishaq. Dia adalah isteri kepada sepupunya, Abdullah bin Salam. Isteri orang ni. Seorang pemuda Quraisy dan kemudian Iraq. Isteri kepada sepupu dia, Abdullah bin Salam nama sepupu dia. Ya dah. Oleh kerana terpesona dengan perempuan yang jelita ini, keadaan Yazid sudah tidak terurus lagi. Melihat keadaan dirinya, ayahnya Amirul Mukminin Muawiyah berasa amat kesal kerana walaupun selama ini sudah dimanjakan sebegitu rupa dan diberikan kepadanya semua kemahuannya, namun terlepas juga Urainab
perempuan yang tiada tolak banding kecantikannya itu daripada mengahwini anaknya Yazid. Dah suruh nak minta, nak pindah, nak apa? Tak boleh. Cerita ni. Ni kerja Muawiyah, padahal cerita sebenarnya perang lah, jihad sampai Muawiyah lah orang Islam kuat perang, jaga sempadan dah. Yazid dah apa pun jadi panglima perang. Jadi cerita sini, cerita Yazid ni duk berebut perempuan. Gila tak? Gila ke perempuan. Memandangkan tiada apa yang dapat menyembuhkan hati anaknya Yazid oleh cinta pandang pertamanya itu, maka Muawiyah mula memasang helahnya untuk mendapatkan Urainah. Jahatlah Muawiyah ni. Lalu dijemputnya Abdullah bin Salam. Gubernur Iraq itu datang ke Damsyik. Dah. Abdullah disambut dengan penuh kebesaran dan penghormatan dan terima sebagai tetamu istimewanya. Pada ketika itu Abu Darda radhiyallahu dan Abu Hurairah radhiyallahu juga berada di Damsyik juga, di Syria adalah Damsyik. Muawiyah memanggil mereka berdua dan mengemukakan cadangannya untuk menjadikan Abdullah bin Salam sebagai menantunya. Kedua orang sahabat agung Rasulullah SAW itu bergembira dan menyatakan persetujuan mereka dengan cadangan Muawiyah tersebut. Malah dengan isyarat, mereka berdua menyampaikan berita itu kepada Abdullah bin Salam. Bukan Abdullah bin Salam sahabat tu, dan Abdullah bin Salam gubernur ni. Ada bini comel lah. Nah. Dalam pada itu, Muawiyah pula berbisik kepada anak perempuannya. Dengan menyatakan seandainya Abu Darda dan Abu Hurairah membawa pinangan daripada Abdullah bin Salam, maka hendaklah engkau menyatakan kesediaanmu untuk mengahwininya. Tetapi dengan syarat terlebih dahulu mestilah beliau menceraikan isterinya Urainah. Buat syarat dah. Supaya cerailah Urainah ni. Boleh ke? Bedio ke apa dah. Di situlah Abdullah terperangkap sehingga menceraikan isterinya dengan talak 3 tu. Nah. Sementara anak perempuan Amirul Mukminin Muawiyah pula berdalak-dalik. Sampai berapa ketika dan akhirnya sudah menolak pinangan dan tidak bersedia mengahwininya juga. Dah lah. Cerai tu tak saya kahwin juga dah. Selepas habis iddah Urainah, maka Muawiyah pun menghantar ke Abu Darda dengan membawa pinangan bakal pengganti khalifah kepada Urainah. Dalam perjalanan dari Damsyik ke Iraq itu, Abu Darda terfikir mahu bertemu mata dengan cucunda Rasulullah SAW. Yang kebetulan pada waktu itu berada di Iraq. Nah, Abu Darda ni singgah pula cari cucu Nabi apa Hasan. Nah, Husain nah. Betul Iraq. Bukan di Iraq dia dah. Bukan di Iraq sebelum tu tak apalah, di Madinah sebenarnya cerita ni reka. Semasa bertemu, Abu Darda menjelaskan tujuannya datang ke Iraq kepada Husain. Nah. Lantas Husain berkata, saya juga terfikir menghantarkan orang tua yang terhormat seperti tuan membawa pinangan saya kepadanya. Oleh itu saya harap tuan juga akan membawa pinangan saya kepada Urainah. Bawa pinangan. Jadi Abu Darda nak bawa pinang anak Muawiyah. Nah. Yazid tiba-tiba Husain nak juga dah. Urainah dah. Maka dibawalah oleh Abu Darda kedua-dua pinangan tersebut. Selepas bertemu dengan Urainah, Abu Darda menyampaikan hajatnya. Kemudian mendengar keterangan Abu Darda, Urainah pun berkata, tuan tidak ubah seperti orang tua saya sendiri. Dah. Apa pendapat tuan tentang perkara ini? Nak pilih hak mana lah? Pinangan siapakah antara mereka berdua yang perlu saya terima? Abu Darda lantas menjawab, engkau terimalah pinangan Husain bin Ali radhiyallahu cucu Nabi ni. Agar engkau dapat pertemukan bibimu dengan bibi orang yang selalu dikucuk Rasulullah SAW dahulu. Yang cerita Syiah ni lah. Ada ke Nabi cium mulut bibi cucu dia lah. Tu Syiah dia cerita. Lebih hina lah cium sama jantan ni. So lelaki ni. Ringkasnya maka terjadilah perkahwinan antara Urainah dengan Husain. Berita perkahwinan itu diketahui oleh Muawiyah. Kemarahan Muawiyah kepada Abu Darda dan Abu Hurairah tidak terkira lagi. Jadi marah sama ayah ni. Orang racun suruh nikah nanti. Tiba-tiba boleh ke Husain ni. Lain disuruh, lain dibuatnya. Tidak memandang lagi beliau kepada mereka berdua. Bahkan habuan mereka pun diberhentikannya dah. Tak bayar gajinya. Akhirnya kerana benci dan marah kepada sikap Muawiyah tersebut, Abu Darda dan Abu Hurairah kemudian dia berangkat ke Madinah dan terus menetap di sana. Kononnya gitulah. Baru tak bayar gaji. Sementara Abdullah bin Salam pula terus menyesali dirinya yang malang tersebut. Segala harapannya hilang sia-sia. Sudahlah isterinya terlepas. Mimpinya untuk menjadi menantu Amirul Mukminin juga tidak menjadi kenyataan.
Dalam kesedihan dan kekecewaan itu, Abdullah bin Salam jatuh sakit sehingga menjadi sekurus kering. Cerita rekod sakit jadi kering. Tak ada perempuan lain nak kahwin. Berapa lama kemudian Abdullah bin Salam teringat kepada satu pundi-pundi kepunyaannya yang sebenarnya belum diambil daripada Urainab. Ada harta dia kali, duduk dia di Urainab. Fikirnya bagaimanapun ia perlu mendapatkan pundi-pundi tersebut untuk meneruskan sisa hidupnya. Nak mati ke diri, tak ada gaji, tak ada duitnya. Maka pergilah Abdullah bin Salam menemui Husain lalu dinyatakan masuknya kepada beliau. Husain berkata, itu hartamu, pergilah ambil sendiri daripada Urainab. Dari balik tirai, Urainab menghulurkan pundi-pundi itu kepada Abdullah dengan menangis tersedu-sedu bagai tercekik lehernya. Kerana tidak pernah ia menyangka perhubungan suami isteri yang meriah dengan kemesraan dan kasih sayang itu akan terputus jua. Demikianlah juga di pihak Abdullah. Konon cerita, cerita rekod, cerita drama. Selepas memperhatikan suasana kepiluan yang menyelubungi Urainab dan Abdullah, Husain pun menyingkapkan suasana itu dengan katanya, sebenarnya segala yang berlaku selama ini hanyalah helah saya untuk menghadapi helah yang dimainkan Muawiyah, di mana kamu berdua lah mangsanya. Dia ni berlakon juga. Berlakon juga sampai ke Farash. Jadi permainan juga Husain ni supaya helah ni. Sekarang aku menceraikan Urainab dan sungguhnya perkahwinan dengan Urainab tidak lebih daripada untuk menyatukan kembali kamu berdua sahaja. Kan nikah apa? Dipanggil apa? Cina butuh. Jadi Husain ni jadi Cina butuh. Dah. Jadi nak suruh orang lain boleh nikah. Ni ke Islam ni ke cucu Nabi ni. Selama ini aku hanya menganggapnya sebagai adik perempuanku saja. Kalau anggap adik beradik, kita tak setubuh. Tak setubuh mana boleh kahwin. Lepas tak tiga kahwin. Jadi jahil ke Husain ni cucu Nabi. Banyak kara lah. Banyak kara lah cerita ni. Tapi kenapa tidak boleh fikir benda gitu dah. Bukti kepalsuannya. Cerita sensasi dan sentimental seperti ini akan sentiasa diingati di hati pendengar dan pembacanya. Apalagi kalau dipersembahkan oleh dramatis-dramatis. Yang berjaya dalam persembahannya, yang pandai memutarbelikkan cerita, tambah tokok lagi supaya lagi sedap, lagi menarik. Lagi hebat, lagi terkesima penonton-penonton. Tentu sekali penulisnya akan mendapat sanjungan dan penghargaan yang sangat tinggi daripada para pembaca atau pendengarnya. Akan tetapi sayang sekali kerana pandangan hadapan daripada cerita itu sahaja yang ditunjukkan. Sementara pandangan belakang sisi dan atasnya perlu tidak. Duk nampak pengajaran lah tak. Cerita nampak sedih ni, menarik cerita sedih ni, cerita drama ni. Tapi sebaliknya, tersiratnya ataupun benda yang maksud sebenarnya nak menguduh. Nampak jahat belaka, Muawiyah jahat, Husain pun jahat, tak erti hukum hakam, jahit okey tak kalau ikut cerita ni. Ayo sekarang, wahai pembaca yang budiman, marilah bersama-sama saya untuk meninjau dan melihat dengan jelas bahawa semua cerita itu tidak lebih daripada scenery di pentas drama sahaja. Cerita rekod, pelakon-lakon drama sahaja dah. Ada beberapa perkara yang membuktikan kepalsuan cerita ini. Palsu, pekarut cerita rekod ni. Antaranya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, tidak ada pun seorang gubernur di Iraq yang bernama Abdullah bin Salam. Tak ada. Masa tu sejarah, carilah kitab besar mana pun. Tak ada gubernur di Iraq pada zaman Muawiyah nama Abdullah bin Salam. Tak ada. Terwujud. Terwujud. Benda tu kena tahu lah. Kena fikir lah. Bukan sahaja di Iraq, tapi di wilayah-wilayah lain juga tidak pernah wujud gubernur yang bernama Abdullah bin Salam pada pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Yang kedua, riwayat hidup wanita Arab yang terkenal dengan kejelitaannya tersimpan dengan baik dalam kitab-kitab Arab. Kitab Arab ni ada kupu, bahagian wanita jelita pun ada nama-nama dah. Tetapi nama Urainab binti Ishaq tidaklah terdapat dalam senarai mereka tersebut. Kitab-kitab senarai nasab perempuan cantik ke apa ni, wanita Arab cantik zaman bila-bila tu, tak ada dalam kitab. Tiba-tiba cerita rekod ni ada. Yang ketiga, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu wafat tahun 31 Hijrah atau tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu. Nak tahu ni. Abu Darda ni mati pada zaman Uthman. Uthman tak mati dah. Mati dah lah. Lepas Uthman dah. Ya? Pada zaman Uthman. Uthman tak mati dah Abu Darda ni. Jauh lagi dah. Zaman Ali, lepas zaman Ali, Husain, Hasan, Husain. Jadi tiba ada semula, hidup semula Abu Darda ni. Pelik lah dah. Bila menyandang jawatan hakim pada zaman Sayyidina Uthman tu lah.
Pada ketika itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu belum lagi menjadi khalifah. Dan Yazid juga belum lagi dilantik sebagai bakal pengganti khalifah pada tahun itu. Bagaimanakah akan dilantik Yazid pada ketika itu? Kerana umurnya baru setahun atau 2 tahun saja. Dia bukan sahabat ni. Yazid ni umur setahun atau 2 tahun baru. Masa tahun 31 Hijrah atau 32 Hijrah ni. Yazid dilahirkan pada tahun 30 Hijrah. Sekiranya terima pun satu pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan pada tahun ke-25 Hijrah. Awal sikit lah. Ada riwayat kata dia. Bermakna beliau baru berumur 6 atau 7 tahun. Sedangkan semua ahli sejarah mengatakan perlantikan Yazid berlaku paling awal pun. Paling awal pun. Pada tahun 50 Hijrah. Mati lama tu lah Abu Darda. Iaitu selepas sekian lama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Sebetulnya tak lantik lagi. Lama nak mati tu lah. Muawiyah ni baru lah. Tua benar baru lantik Yazid sebagai bakal lah. Dikatakan bakal menggantikan dia. Yang keempat, seseorang yang berkahwin dengan perempuan yang dicerai dengan maksud akan menceraikannya semula agar ia dikahwini kembali oleh bekas suaminya adalah seorang yang tersekutuk, terlaknat di sisi Allah SWT dan Rasulnya SAW. Cina buta ni, Nabi kata terlaknat lah. Menghalalkan yang haram ni. Kalau tak sengaja tak apa, kalau sengaja ni, Muawiyah, Husain jahil berat lah. Lepas tu kalau tak setubuh, macam mana yang boleh kahwin lagi berat, lagi jahil lah. Berat lah. Yang kelima, bagaimana kita akan menerima perbuatan terkutuk yang terlaknat yang dilakukan oleh orang yang teristimewa dalam agama seperti Sayyidina Husain? Logik ke Sayyidina Husain ni, cucu Nabi ni jahil, buat kerja gitu, benda dilaknat dosa besar lah. Kemudian apa pula erti Sayyidina Husain radhiyallahu menyimpan perempuan itu dengan menganggapnya hanya sebagai adik? Bini anggap sebagai adik. Macam mana? Haram, tak boleh kita anggap adik lain, bini lain. Di sini mereka cerita ini tidak mengetahui erti nikah yang dihakiki dalam bahasa Arab itu jima'. Jima' setubuh. Tak tahu. Tak setubuh. Selagi tidak berlaku persetubuhan yang sahih menurut syarak antara lelaki dan perempuan yang berkahwin tersebut, maka tidak dikira sudah sempurna masuk perkahwinan itu. Tidak nikah lagi lah. Tak setubuh lagi. Macam mana boleh cerai? Tak boleh lagi kembali pada bekas suami dia pasal dia tak setubuh lagi. Suami yang kedua tak setubuh lagi. Bekas suami seorang perempuan tidak boleh mengahwininya selagi suami keduanya tidak menceraikannya dengan sendiri tanpa ada sebarang perancangan terlebih dahulu. Ini ramai mazhab lain, mazhab kita jadi juga haram dosa anak pun dah. Tapi selagi tak setubuh tak jadi juga dah. Untuk menceraikannya dah. Jadi tidak ada sebarang perancangan. Mazhab lain ke apa tak, kalau perancangan tak jadi. Tak boleh juga, tak boleh menikah juga. Tak boleh buat Cina buta ataupun merancang, tak boleh. Ini adalah berlandaskan firman Allah SWT sehingga perempuan itu mengahwini orang lain bernikah dengannya sampai setubuh. Nah maksudnya. Adakah Sayyidina Husain radhiyallahu tidak mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu daripada Nabi SAW. Baginda SAW mengutuk muhallil dan muhallalahu. Nah, iaitu orang yang menjadi Cina buta bagi membolehkannya berkahwin semula dengan bekas dirinya. Muhallil orang hak kena upuh lah. Muhallalahu. Muhallil tu ialah juru upah. Juru upah dah orang hak kena upah nikah dengan bini ataupun kena suruh kena pakat kau kahwin dengan bekas isterinya, kes dia tak boleh kahwin balik, tak ni kes cerai 3 ni tak 3 dah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan semua ahli sunnah kecuali Nasa'i saja. Yang ke F dah, ketika menyenaraikan nama isteri Sayyidina Husain radhiyallahu tidak ada ahli sejarah yang menyenaraikan nama orangnya. Ni dah ilmu nasab, ilmu keturunan ni ada kitab sejarah khusus yang cerita nama anak Nabi, nama cucu Nabi, nama isteri cucu Nabi pun ada dah kitab dah. Tiba-tiba ahli sejarah, pakar sejarah tak senarai pun nama Urainah binti Urainah binti Ishaq ni tak sebut dalam kitab dah. Tak ada nama isteri Husain nama Urainah binti Ishaq. Yang keji, menurut ajaran Islam, apabila seseorang melamar seorang perempuan, maka orang lain tidak boleh melamarnya selagi lamaran pertama tidak ditolak oleh perempuan tersebut. Dia Islam melamar ni seorang tu bawa seorang, mana boleh bawa dia seorang, bawa wakil untuk 2 orang. Mana boleh, pelik dah. Dia Abu Darda, orang ni pun pindah dulu. Yazid dulu lah. Muawiyah ataupun Yazid dulu. Tiba-tiba, Mai Husain yang kedua, dia terima yang kedua dah. Tak ada, kita ni satu-satu dah.
Jadi apabila Muawiyah bagi pihak Yazid sudah pun melamar orang anak terlebih dahulu, maka tidaklah harus sama sekali bagi Husain menindih lamaran tersebut dengan lamarannya. Mana boleh? Jahil ke Abu Darda? Husain jahil ke? Lebih jelas lagi kepalsuan cerita ini ialah apabila perantara bagi kedua-dua lamaran tersebut seorang sahabat yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Jadi bodoh Abu Darda ni. Tak cerdik lasu ni. Benda ni pun tak tahu haram. Mana boleh bawa dua orang? Okey untuk dua orang. Satu je boleh. Adakah masuk akal orang yang sebijak seperti Abu Darda radhiyallahu itu tidak mengetahui perkara yang sekecil itu? Tak tahu haram ni. Tindih atas. Tindih orang lamaran mana boleh? Satu je boleh. Kalau kita nak orang tu satu. Orang lain tak boleh menamar. Kalau dia ada dua orang lain tak boleh. Sehingga dia putus tak jadi, baru orang boleh masuk. Yang ke-hash. Tidak ada seorang pun daripada keturunan Quraisy bernama Abdullah bin Salam. Orang Arab Quraisy ni tidak ada nama Abdullah bin Salam. Orang Yahudi ada. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan tidak ada seorang pun daripada keturunan Arab ketika tersebut bernama begitu sejauh pengetahuannya. Jadi orang Arab ni tidak ada bubuh nama Abdullah bin Salam. Ini nama orang Yahudi bubuh ni. Hanya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Beliau memeluk Islam selepas peristiwa hijrah. Tetapi beliau adalah seorang alim Yahudi. Bukanlah orang Arab Quraisy, dia orang Yahudi. Tapi masuk Islam lah. Tidak pernah pula menjadi governor di mana-mana wilayah Islam. Abdullah bin Salam sendiri tidak jadi governor. Yang ke-8. Dalam riwayat asal ada disebut bahawa Amirul Mukminin Muawiyah sudah menghantar lamaran Yazid. Lamaran Yazid kepada Abdullah bin Salam. Hairan, apa pula tujuan menghantar lamaran kepadanya? Pelik, Muawiyah hantar lamaran Yazid kepada Abdullah bin Salam. Tak ada apa dah. Lepas tu melalui Abu Darda pula. Pelik lah. Banyak benda pelik dah. Bukankah dia suami yang sudah menceraikan orang anak? Kenapa pula dia dianggap sebagai wali? Wali ni bukan suami. Bekas suami tu. Dia cerai bukan jadi wali. Wali ni ayah dia lah. Paling kurang kat tu. Dia kan tak ada ayah. Tak tahu mana. Lepas tu adik-beradik dia. Tapi tidaklah siapa ke. Untuk bekas suami jadi untuk wali ngarut lah. J. Dalam cerita ini disebutkan Abu Darda dan Abu Hurairah kemudiannya menetap di Madinah kerana terpaksa meninggalkan Syam. Soalah begitu dah. Di sini perlu kita ketahui bahawa Madinah adalah tanah tumpah darah Abu Darda. Beliau sememangnya menetap di Syam kerana menjalankan tugas sebagai pihak kerajaan Sayyidina Uthman radhiyallahu saja. Jadi memang Abu Darda ni duduk Madinah. Kalau dia pergi Syam semata-mata zaman Sayyidina Uthman tu kerana ada tugasan. Memang dia asal memang duduk Madinah. Kerja bukan duduk menetap di sana lah. Tapi dia masa ada tugasan sahaja baru pergi ke Syam. Yang ke, sekiranya Abu Darda pernah berangkat ke Madinah atau berulang-alik ke Madinah, tidaklah menjadi suatu perkara yang pelik pun. Oleh sebab itu tanah tumpah darahnya dan sudah tentu terdapat sanak saudaranya di sana. Ramai anak beranak di Madinah. Persoalannya ialah Abu Darda itu wafat di Syam. Cerita ni kita kena riwayat sejarah Abu Darda ia tidak mati di Madinah. Dia wafat di Syam. Bermakna dia tak betul cerita ni. Pasal dia cerita ni dia lari daripada Syam. Pakar duduk di Madinah. Tak pergi dah ke Syam. Tapi sini sedang sebenarnya dia wafat di Syam dia. Abu Darda ni. Nampaklah bohong ceritanya. Yang ke-L lah. Ini menunjukkan bahawa beliau menetap di Syam sehingga ke akhir hayatnya. Lihatlah Al-Ma'arij Ibn Qutaybah dan Isabah Ibn Hajar Asqalani. Ini dia kutub kitab rujukan lah. Jadi menetap di Syam hingga akhir wafat ni Abu Darda tidak lagi ke Madinah, tidak. Memang berada di Syam sampai matilah, meninggal dunia. Sementara Abu Hurairah pula tidak pernah menetap di Syam sama sekali. Jadi betul Abu Hurairah dia tidak di Madinah. Memang tak pergi duduk Syam. Perkara ini bukan sahaja mencacatkan peribadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu dan Yazid sahaja. Bahkan juga menjatuhkan peribadi Sayyidina Husain radhiyallahu, Abu Darda radhiyallahu dan Abu Hurairah radhiyallahu. Habis jadi jahat belaka. Jadi jahil tukir, bodoh, jadi habis. Dan inilah sebenarnya yang dikendaki oleh musuh-musuh Islam yang mereka cipta cerita ini dengan berselindung di sebalik dakwaan mereka. Kami adalah golongan pencinta Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dia guna slogan lah. Patik selera lah, slogan orang lain ni, liberal lah, tolak Islam. Begitulah, dia guna slogan Ahlul Bait Rasulullah. Keturunan Nabi, pembela keturunan Nabi. Penyokong ada parti Ahlul Bait Nabi. Keluarga Nabi pada hadiahnya menunggang saja, tapi dia nak jatuh habis. Keluarga Nabi pun jadi jahat.
mereka cipta ke dia, cerita-cerita yang menjatuhkan maruah Husain sendiri dia. Itulah kita kena berhati-hati. Saya rasa sekat tu dulu perbincangan kita, peminat sejarah yang kedua. Tentang, lepas ni kita nak bincang tentang kisah hudud ke atas anak Khalifah Umar . Lepas ni pasal panjang. Rasanya kita kena buat suku lah. Wallahualam, pasal cerita ni panjang, rasa nak kita buat suku lah. Kita buat lain kali. Wallahualam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakum dika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.